Jika masih tidak dengar nasihatnya, sebaiknya keluar balik rumah saja. Adab alim dengan para muridnya, tidak berkira masa dengan mereka. Nah, ini adab alim dengan para muridnya, tidak berkira masa dengan para muridnya. Ya, jadi kalau muridnya datang nak bertanya soalan dan sebagainya, maka diberikan masa kepada para murid tersebut, dilayan mereka dengan layanan yang bagus, yang baik. Nah, Syekh Murabit Al-Hajj, guru kepada Syekh Hamzah Yusuf Hansen, hafizahullah ta'ala, diceritakan, kata dia pernah pesan kepada anak-anak murid dia, tanyalah soalan bila-bila masa yang kamu inginkan tanya. Anak Syekh Murabit rahimahullah, tempat tidurnya dalam kemah saja. Dia tidur dalam kemah, duduk atas macam dui saja, tidur atas dui. Jadi anak-anak murid kalau nak mai tanya, tak ada pintu. Kemah dia tak ada pintu. Akan mai terus mai tulis tanya soalan. Kalau kata dia tidur pun, dia kata, geraklah aku bangun, kalau aku boleh selesaikan apa yang kamu tak faham tadi ni, aku akan selesaikan. Macam tu sekali. Maksudnya khidmat sungguh kepada penuntut ilmu. Sebab tu kadang-kadang bila mana seorang alim, dia tulis dalam kitab, dia tulis khadimu talibil ilm, khadim kepada penuntut ilmu. Maksudnya ini amanah tu. Kalau dia sebut kata dia khadam kepada penuntut ilmu, ni amanah besar. Dia khadim kan, dia makhdum, dikhidmati kan, dia mengkhidmati umat. Khidmat umat maksud dia tak ada masa dia mesti bahagi masa dia penuh kepada para murid dia. Maksudnya kalau murid nak tanya soalan, dia akan bagi masa untuk menjawab. Kalau guru dia murid dia tidak faham, tidak jelas dan sebagainya, dia sabar dalam menerangkan. Sabar dalam menerangkan tak menafikan marah kena ada juga, tapi terang, tak tinggal terang, kena terang juga. Faham? Bila anak murid tanya soalan tu, maknanya dia nak kepada ilmu. Kalau tidak, tak tanya. Ada orang dia tak tanya terus, ya pi, tak nak ajak apa, ajak pi. Malah tanya panjang ni, ada syarah. Oh, betul dah. Ada orang macam tu kan. Jenis tak mau tanya banyak-banyak ni, biar pi lah, dia tak berhenti. Oh, tu. Yang kita ni nak dengar lagi syarahan kalau guru kita cakap tu kan. Ada orang yang macam tu, dia tak mau banyak-banyak sangat. Baik. Adab alim dengan para muridnya, tidak berkira masa dengan mereka. Tak kira masa dengan para muridnya. Jika ditanya soalan apa saja, diberi jawapan juga panduannya. Kalau ditanya apa sahaja soalan kepada guru, kepada muridnya, maka dia akan berikan jawapan dan juga panduan. Ada yang boleh jawab, diberi jawapan. Nah, kalau soalan tadi tidak sepatutnya ditanya, maka dia bagikan panduan. Macam tu. Guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah ta'ala pernah sebut kepada saya, dia kata apa? Ya Syekh Muhammad, kata beliau, ana u'allimuka kulla syai', saya akan ajar kamu semua benda, ma bainas sama'i wal ard, ya, antara langit dan bumi saya akan ajar semua. Sungguh dia ajar saya semua benda, hatta kedai makan hak sedap di Mesir pun dia tunjuk kat saya. Bukan zakat mengajak kitab saja, kedai makan sedap pun dia akan tunjuk kat saya. Nak beli halawiyat, manisan Arab yang sedap di mana pun dia habaq kat saya. Dia kata kalau nak beli manisan, beli kedai ni. Memang sungguh kedai tu memang sedap. Nah, kedai tu memang sedap. Saya mula dia bawa ke mana? Ke kedai makan di Subhi Kabir. Subhi Kabir ni kedai di Mesir. Nah, budak Melayu jarang pergi tempat tersebut. Nah, saya pergi dengan beliau makan. Bila makan, dia ada beritahu, makanan ni sedap, yang ni sedap, yang ni sedap. Saya pun ambil, dia minta tu. Lepas tu balik cerita dekat kawan-kawan ni, pakak pi. Lepas tu lah ni, Subhi Kabir dah jadi tempat budak Melayu lah. Penuh budak Melayu pakai duk pi. Kaya juga budak Melayu ni. Tapi dah habaq lepas tu, saya tak pernah ada duit. Tapi makan Subhi Kabir ada. Duit tak ada, tapi tak makan kena sedap. Nah, kerana tu nak menutup kekurangan tu. Tapi makan tu nampak kemah lah, duit tak ada pun. Saja nak buat kemah ya, dia kata. Dah lah duit tak ada, makan pun tak sedap, rugi lah. Duit tak ada, makan sedap, kemah lah. Jadi makan Subhi Kabir, dia tunjuk kat saya macam mana nak makan nifa. Nifa apa dia? Nifa kambing apa ni, bahagian tu gajah teriak apa dia? Gajah teriak, harimau menangis. Harimau teriak, harimau menangis, batang pinang dipanggil nifa dalam bahasa Arab. Waktu memang lembut betul. Tak dalam mulut hancur. Dah kita tokak kan. Tak dalam mulut tu dia jadi sedap lah nak bak. Tu nifa mahal lah sikit. Tapi murah banyak daripada Malaysia. Itu tempat yang sedap dia beritahu, memang sedap sungguh. Hak mana dia tunjuk kat saya sedap tu mesti sedap. Biasanya lah. Tis dia tak salah lah dengan tis saya ni. Kau tak tahu lah kot lidah orang lain tak sama kan. Kan sebab dia guru saya, maka saya raikan kata sedap. Tak sedap pun saya kata sedap, memang sedap.
Bawa kawan-kawan ilmu, dia pun kata memang sedap kedai ni. Baik. Tu Syekh saya sebutkan saya. Dia kata, ana u'allimuka kulla syai'. Saya ajarkan kamu semua benda, Muhammad. Langit dan bumi. Dua-dua saya. Maksudnya langit bahagian ilmu, hak bumi ni pun saya ajar juga. Macam mana nak bermuamalah dengan manusia, macam mana kamu nak berdiplomasi dengan umat, kamu nak berhadapan dengan isu macam mana, semua saya ajar. Dan ini adalah fiqhul hayah, fiqh kehidupan. Ini penting sohbah, penting berteman dengan guru kita, karena dia telah melalui pengalaman yang panjang. Sebab tu murid jangan tinggal sohbah dengan guru. Karena kita bergabung umur kita dengan guru kita. Kalau guru kita umurnya 70 tahun, umur kita baru 30, contoh, kita dah bergabung umur kita dengan tok guru kita. Tok guru kita 70, dengan pengalaman dia dan sebagainya, umur kita campur dengan 30. Jadi kita ni badan 30, umur 100. Tak. Badan 30. Tapi pengalaman 100 tahun. Kenapa? Karena bergabung dengan guru kita. Yang seorang tu saja. Baik kalau guru kita ada ramai. Dan 80, 90 umur, ada yang umur 100 gabung-gabung. Umur baru 30. Tapi bercakap macam orang umur 1000 tahun. Itu macam mana? Macam mana kita boleh tengok dia ni muda tapi bercakap macam orang tua. Kenapa macam tu? Karena dia berkawan dengan orang tua. Karena bergabung umur dia dengan umur orang yang dia berkawan. Kita kalau berteman dengan guru, maka kita menggabungkan umur kita dengan pengalaman guru kita dan ilmunya, panduannya. Maka ketika sebut, kita juga akan berumur seperti itu. Guru kita tadi, dia dah berteman dan berguru dengan guru sebelumnya. Tuan-tuan bayangkan umur dia berapa pada waktu itu. Kita nampak zahir 70, tapi hakikatnya umur dia 1000 tahun. Tambah lagi kalau bergabung dengan silsilah sanad dia yang bersampai kepada Nabi SAW. Umur dia berapa tahun? Puluhan ribu. Jadi sebab tu ilmu mereka nampak umurnya muda, umurnya taklah tua sangat pun, 60, tapi seakan-akan 1000 tahun ilmunya. Kenapa macam tu? Karena digabungkan umur dan pengalamannya dengan para gurunya. Itu maksudnya. Sikit lagi kita baca.